Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Badlul Majhud fi ithbati musyabahati Rafidah bil Yahud, iaitu kitab yang menyentuh berkenaan dengan persamaan antara Syiah melampau, Syiah Rafidah dengan Yahudi. Kitab ini ditulis oleh Abdullah Al-Jumaili. Jadi pada malam ni kita akan sambung Al-Mabhatsus Tsalits, perbincangan yang ketiga. Sedikit ataupun perbincangan secara ringkas dari sudut sejarah berkenaan dengan permusuhan Yahudi terhadap Islam. Jadi bila Yahudi ini bermusuh dengan orang Islam ini, di sini perbincangan tidak secara detail tetapi secara ringkas saja. Sesungguhnya perseteruan ataupun permusuhan Yahudi terhadap orang Islam ini, yakni pernyataan bermusuh secara terbuka yang telah dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Islam ini sudah perkara lama, bukan perkara baru lah. Bahkan setengah sejarawan Islam mencatatkan bahawa permusuhan itu berlaku semenjak bermulanya adalah ketika hijrahnya Nabi ke Madinah. Di situ berlaku penzahiran secara terbuka. Pokok Yahudi ini menyatakan permusuhan kepada Nabi, di situlah bermula. Bila Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Madinatul Rasul itu, yang kita sebut sebagai Madinah Munawwarah itu. Dan permusuhan itu berterusan sampai ke hari kita ni, sampai sekarang ini. Bahkan zaman sekarang ini lebih teruk lagi kita tengok. Keluar pula daripada Yahudi itu Zionis pula. Lagi teruk. Baik. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah itu, kalau kita lihat, mana kita bacalah, kita buat kajian. Dia sebenarnya bagi saya, kalau tak kaji tak apa, kita baca kajian ulama. Kalau kita nak kaji sendiri ini, itu satu, kalau ada kemampuan sangat baguslah. Kalau kita baca kajian-kajian ulama, sebenarnya dalam sepanjang sejarah itu kita dapati pelbagai pendekatan, kaedah, taktik dan strategi yang digunakan oleh puak Yahudi untuk meruntuhkan Islam ini, untuk melenyapkan Islam di muka bumi. Jadi kalau nak bincang secara detail, secara panjang lebar lah, sebenarnya bukan dalam kitab inilah. Sebab kitab ini fokusnya adalah untuk membicarakan sudut persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Seperti yang saya sebut sebelum ini. Kenapa penting kitab ini? Sebab tu bila dicadangkan kitab ini, saya setuju. Sebab apa? Sebab banyak kita dapati ajaran, bila kita bincang persamaan Yahudi dengan Syiah ni, banyak kita dapati ajaran itu ada dengan ajaran salah tempat kita ni. Sama ada ajaran salah bersifat dalam negara, nasional ni, ataupun international, yang dibawa masuk melalui kapal terbang ke tempat kita ni. Dia tidak buh dalam kotak aja, ada mari melalui kapal terbang. Orang yang hidup bawa tu, kita dapati banyak sangat persamaan. Ni setakat yang saya baca. Sebab kitab ni saya khatam dah sebenarnya. Kita nak tahu, terkejut kita. Jadi seperti mana penulis dia ni, bila dia nak tulis kitab ni, dia kena susun, dia kena baca hampir semua kitab Yahudi. Dan saya sendiri pun nak faham ni, kita kena rujuk kitab Yahudi. Apa istilah dia? Alhamdulillah zaman kita ni zaman internet, mudah. Maklumat di hujung jari, siap dengan referen dia. Memudahkan. Kalau tidak berat juga. Sebab kita bukan mahir tentang agama Yahudi ni. Saya sendirilah. Tapi alhamdulillah dengan
baca kitab ni, sebelum ni lagi saya bincang dah kitab ni, lama dah kitab ni sebenarnya. Sikit sebanyak kita akan dapat maklumat tentang ajaran Yahudi, dan sekaligus kita boleh lihat bahawa ajaran itu dia tidak mati. Bahkan dia bergerak terus dalam pelbagai aliran. Ada. Betul lah. Para ulama menyebutkan bahawa agama Yahudi ni dia akan ada sampai bila-bila ajaran dia tu. Cuma dia menjelma dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Kadang-kadang nama ni, kadang-kadang nama ini. Tapi hakikat sebenarnya itu. Sebab apa? Sebab dia ni ajaran yang terbesar. Yang termaktub dalam Quran. Yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Baik. Kata penulis ini, Abdullah Al-Jumaili, dia kata, dalam kesempatan buku inilah, dalam bahagian muqaddimah lagi, bahagian permulaan ini, saya akan cuba ringkaskan maudhu' ini. Ia ini berkait dengan permusuhan. Bila berlakunya permusuhan Yahudi dengan Islam bermula bila? Saya cuba ringkaskan dalam 3 poin. Dalam 3 poin besar. Yang mana dalam ketiga poin besar ini, dia akan menggambarkan kepada kita tahap ataupun marhalah, peringkat-peringkat pertembungan antara Yahudi dan juga orang-orang Islam. Al-marhalatul ula, peringkat pertama, percubaan orang Yahudi untuk menyekat dakwah ni pada peringkat awal lah. Dan kaedah-kaedah ataupun pendekatan-pendekatan yang mereka gunakan pada waktu itu. Maknanya marhalah pertama ni berlaku di zaman Nabi, di zaman Madani, zaman Madinah. Itu peringkat pertama kita akan bincang selepas ni. Al-marhalah tsaniyah, peringkat yang kedua, iaitu peringkat pertembungan bersenjata. Bukan melalui kita kata perang saraf, tidak, tapi sudah melalui pertempuran antara Yahudi dan Muslimin. Di zaman Rasulullah juga perkara ini berlaku. Yang berakhir dengan Rasulullah halau dia akhrijul Yahud min jaziratil Arab. Nabi halau. Kena ingatlah yang tidak harbi itu boleh kekal di Madinah lah. Lepas tu berlaku masuk Islam dan sebagainya. Al-marhalatul tsalitsah, peringkat yang ketiga, tipu daya mereka. Strategi yang berbentuk tipu daya dan bagaimana mereka telah cuba masuk dalam kelompok orang Islam. Bila mereka sudah lihat nak lawan orang Islam melalui kekerasan, melalui peperangan, terbukti mereka gagal, maka disitulah mereka buat perancangan untuk menyamar sebagai orang Islam dan mereka hidup sama orang Islam sehingga mereka tidak dikenali sebagai Yahudi. Bila berlaku ni, ni kita panggil zaman taqiyah lah. Dia mula bertaqiyah. Ini berlaku selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang ni kita nak lihat secara ringkas, sebab bukunya banyaklah, saya pun sempat download beberapa buah buku yang bincang khusus tentang Yahudi. Banyak kalau dalam bahasa Arab ni memang banyaklah. Sebab Yahudi ni dia paling bermasalah dengan orang Arab lah. Sebab tu kita kata ulama kita ambil perhatian isu ini. Baik, selepas ni saya akan sebut. Di bawah ni pun dia ada buat rujukan ya. Baik, untuk peringkat pertama, iaitu percubaan orang Yahudi untuk menyekat gerakan dakwah di peringkat awal. Dan kaedah-kaedah ataupun approach lah kita kata, pendekatan yang mereka gunakan pada waktu itu. Ini juga berlaku di zaman Nabi. Baik, Yahudi ni sebenarnya, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang Aus, Khazraj, yakni orang Arab yang berada di Madinah, mereka dapat maklumat tentang kebangkitan Nabi daripada pokok Yahudi lah. Tu. Sebab apa? Sebab pokok Yahudi, khususnya rohban dia, pendeta-pendeta dia, rahib-rahib dia, maklumat itu mereka dapat lebih awal daripada orang Arab lain. Sebab apa? Sebab mereka akses maklumat itu daripada kitab-kitab suci mereka yang belum ditahrif. Tu. Maklumat itu memang ada. Bahkan mereka sebut, bahkan mereka berdoa supaya mereka dapat mengalahkan orang Arab apabila muncul Nabi itu. Jadi mereka cukup yakin Nabi itu daripada puak mereka juga. Mereka cukup yakin. Sebab itulah mereka sentiasa sebut kalau berlaku pertelagan antara mereka dengan masyarakat Arab di Madinah, di Yathrib pada waktu itu, mereka kata nanti keluar Nabi akhir zaman ni, kami akan jadi tentera dia, kami akan perangi orang Arab. Tiba-tiba Nabi keluar dari kalangan Bani Hashim. Bukan pokok Yahudi. Tu terbakar perut dia tu. Tu dia marah sangat tu. Tu dia timbul rasa geram itu.
Baik, maklumat ini kita boleh dapati melalui riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq ni. Kata Ibnu Ishaq, ni dia kemukakan sanad dia, saya tak bacalah sanad dia. Jadi golongan Yahudi berkata, ni cerita ini sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ni berkait dengan orang Madinah sebut. Orang Madinah kata, pokok Madinah lah. Pokok Madinah ni pun dia ada pelbagai bangsa juga, pelbagai kabilah Arab juga. Hak besarnya Aus dan Khazraj lah. Lepas tu ada kabilah-kabilah Bani, mana komuniti yang lebih kecil. Apa mereka kata? Dia kata, saya tidak baca, saya direct supaya lebih ringkas. Antara faktor yang menyebabkan kami memeluk Islam, selain daripada rahmat Allah, hidayah Allah, antara faktor yang kami rasakan, pokok kami ni tertarik dengan Islam dan kami terpimpin ke arah Islam itu kerana kami selalu dengar orang-orang Yahudi sebut tentang Nabi akhir zaman. Jadi masyarakat Madinah dapat maklumat daripada pokok dia lah. Sebab pokok dia ni ahli perniagaan. Pokok dia menguasai ekonomi pada waktu. Banyak dia sebut. Sebut tu dengan bangga. Maksud berbangga. Bahawa Nabi akhir zaman ni daripada pokok kita lah. Nantilah. Bila dia keluar, kami akan memerintah tanah Arab. Dia sebut gitu. Jadi kami pada waktu itu, kami ni maksudnya orang Arab Madinah yang bukan Yahudi. Kami pada waktu itu adalah orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala. Dan mereka pula pada waktu itu ahlul kitab. Orang Yahudi ni ahlul kitab. Mereka mempunyai ilmu. Kami tidak ada. Ilmu tentang Nabi akhir zaman, maklumat tentang din, kami tidak ada. Mana orang Arab itu? Mana ada kitab? Dia kitab Arab ni Quran je. Kitab Samawi dalam bahasa Arab, Quran sahaja. Kitab lain semua boleh katakan, kita kata daripada Bani Israel lah. Baik. Dan setiap kali, ni kata Asim, perawi hadis ni lah. Dia riwayat daripada ramai lah di kalangan penduduk Madinah tu. Setiap kali berlaku perbalahan lah antara kami dan orang Yahudi, dan bila mana kami berjaya mengalahkan mereka atau membuat sesuatu yang menyebabkan mereka marah, maka mereka akan kata kepada kami, setiap kali bertelagah, bertengkar, berlaku konflik antara kami dengan Yahudi, dan kalau kami boleh mengatasi mereka dalam konflik itu, maka mereka akan kata kepada kami, innahu taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul an naqtulukum ma'hu qitala 'adin wa irm. Apa dia kata? Dia kata tak lama lagi akan tibalah zaman seorang Nabi akhir zaman yang akan dibangkitkan. Kami akan memerangi kamu bersamanya. Maknanya kami akan menjadi tentera Nabi akhir zaman untuk memerangi kamu. Memerangi kamu tu seolah-olah seperti qital 'ad wa irm. Seperti pertempuran kaum 'ad dan kaum irm. Ini dia jadi perumpamaan orang Arab. Bila disebut kita akan serang kamu seperti pertempuran 'ad dan irm, maknanya kami akan bunuh kamu sampai ke akar umbi, sampai tak ada keturunan. Ni bahasa ni digunakan untuk target penghapusan etnik dalam peribahasa Arab. Siapa begitu sekali, bukan sikit-sikit, dia akan hapuskan semua. Dendam tu sampai sekarang pun ada lagi. Benci dia kepada orang Arab ni, asalnya ni permulaannya. Sebab Nabi akhir zaman tu tidak daripada kelompok dia. Tak apalah, buku ni saya pun tak pasti bagus kalau kita boleh share. Sebab buku ni sekitar berapa ni, tak sampai 100 muka surat. Dia tulis oleh Afiq Tabarah, Al-Yahud fil Quran. Kita nak tahu tentang orang Arab, orang Yahudi daripada pernyataan Quran. Sebab ulama dia susun ayat, sebab ayat Quran ni dia tidak mengikut tertib. Dia ada hikmat dia lah di sebalik tu. Setengah tu duduk dalam surah ni, dalam surah ni. Bila digabung semua, dibuat sebuah kitab, ditulis oleh Afiq Tabarah ni, Al-Yahud fil Quran. Yahudi, di sebenarnya banyak saya sempat rujuk dalam kitabah wakfiahan. Ada setengah tu saya dah download. Mana banyak saya tak pasti ada terjemahan ke tidak dalam bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia ni hadirat hebat terjemah dia. Kitab tahqiq kitab tu dia terjemah asal pun 11 jilid, 16 jilid. Siap dah. Saya pun tak tahu dia terjemah. Tiba-tiba kita mengajar kitab anak murid kata, "Ustaz, ana ada kitab Rif'at Fauzi 11 jilid, cuma dia terjemah jadi 16 jilid. Dia beli berapa ribu tak tahu." Jadi dia bawa kitab tu. Ni seorang doktor pakar doktor pakar kulit Kelantan. Alhamdulillah lah. Tu maknanya di samping kita belajar bahasa Arab tu boleh ambil manfaat tu dari segi bahasa Melayu kita tu pun sudah banyak dah. Sebenarnya cuma bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia baru ni tak jauh beza. Kalau nak mana dulu,
pekak. Bahasa Indonesia pekak tu. Sakit kepala kita. Kena ada komus. Dulu tahun awal 90. Saya kena ada komus. Komus Indonesia lah. Beli di Masjid India ni. Kalau tidak tak faham. Sekarang ni tak apa. Bahkan kalau orang faham bahasa Inggeris lebih mudah lagi. Sebab dia banyak bahasa Inggeris. Indonesia ni. Okey, cuba dapatkanlah kita tu baru nampak. Baik. Kata perawi ni lagi, kata kita ni kerak. Sangat kerak lah. Terlalu acap kali dia sebut. Orang Yahudi sebut. Bah kita pun dengar acap kali. Dia kata macam mana? Bila mana Allah bangkitkan Rasulnya. Rasul akhir zaman itulah. Ni kata-kata pokok Yahudi. Bila dia bertemu dengan orang Arab, dia akan kata begitu. Dah kita dengar acap kali dia sebut begitu. Apa dia kata? Bila mana Allah utuskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi lah. Kami akan menyahut seruannya ketika mana dia dakwah kami kepada risalah yang dia bawa. Kata pokok Yahudi. Dan kita pun jadi kena Nabi akhir zaman kerana itulah antara. Bila dia bertelaguh dia akan sebut, kita kata ada maklumat akhir zaman. Rupanya pokok Madinah ni adalah hadirat manusia ni bila Allah nak beri hidayah. Kata-kata Yahudi itu dia simpan dalam kepala dia. Dia sentiasa cari. Sebab gini orang Yahudi sebut bahawa Muhammad ni akan lahir di kawasan Ummul Qura. Termasuk Madinah. Dia tak pasti tu Madinah ke Mekah ke pada waktu itu. Tapi itulah lokasinya. Jadi pokok Madinah ni rasa, kita ni berada di lokasi dia dah. Di zon dia dah. Tiba-tiba bukan Madinah. Mekah. Hak lebih dia bersyukur lagi. Sebab tu dia, tak apalah kita bincang selepas kalau sebut dia banyak maklumat tu. Akhir sekali tiba-tiba Nabi pergi ke Madinah. Betul. Kita tak mari ke Kelantan kita. Ni tidak Kelantan ni tak. Selangor. Ingat duduk di Kelantan ni. Mari ke Gunung Jerai pun tak pergi juga. Pergi ke dia. Betul dia. Madinah. Madinah kalau Nabi tidak berhijrah situ. Kita pun pergi Mekah tak pergi ziarah Madinah. Kenapa jadi berkembang tu? Mekah, Madinah. Kadang-kadang pergi Madinah dulu. Ziarah dulu. Baru pergi ke Mekah. Kemudian balik ke Malaysia. Kenapa? Karena dua tempat ini dia panggil pusat Islam. Dunia. Tu. Jadi kami dulu, setiap kali dia bertelagah dengan kami, dia akan ancam kami. Kalau Nabi akhir zaman bangkit, kami akan jadi tentera dia, kami akan musnahkan kamu. Sampai ke akar umbi. Dia ugut kami begitulah. Baik. Ni ringkah ni. Fabadarnahum ilaih fa'amanna wa kafarubih. Tiba-tiba bila Nabi akhir zaman muncul, kami dulu yang sempat beriman. Tiba-tiba mereka kafir dengan Nabi itu. Maka tentang kami itulah Allah turunkan ayat. Ni ayat ni betul orang Madinah. Allah turun berkait dengan perkara itu. Tak apalah cerita tak sebut selepas ni. Menghadapi dengan ada Aqabah Ula, Aqabah Thaniyah. Itu penting tu di ambang hijrah Nabi. Sebelum Nabi hijrah berlaku Aqabah Ula, Aqabah Thaniyah. Perundingan antara Aus dan Khazraj mari jumpa Nabi. Mereka awal berapa belas orang ya. Kali kedua sampai 70 orang lebih. Nak ajak Nabi pergi. Abbas pada waktu tu Abbas belum Islam lagi. Pak saudara Rasulullah tu. Dia pergi dalam majlis itu. Majlis ini berlaku secara sembunyi-sembunyi musim haji. Kamu nak bawa anak saudara ke pergi kita, apa jaminan kamu? Sebab dia tak ada keluarga di sana. Ya asalnya ada keluarga tu. Sebab Hashim dulu, Bani Hashim, dia pernah berkahwin. Makna di sana tu, makna keluarga Nabi juga tu sebenarnya. Sebab tu dia di kawasan Quba tu asal dia. Maknanya Hashim tu datuk Nabi yang keberapa? Yang ketiga tak silapnya. Boleh cek tengoklah Abdul Muttalib selepas tu. Hak kata Bani Hashim tu dia asal. Dia berkahwin dengan orang Quba tu. Sebab tu bila Nabi pergi sampai ke Quba tu kan, disambut tu sebab memang keluarga dia. Sukalah. Sebab keluarga kita ni hari ni bukan menteri besar ni, Nabi. Kita orang kapur kita jadi menteri besar pun. Sahur dah. Apa? Ni orang kita lah, bukan masyarakat sahabat aku buat. Sebab boleh projek lah. Bukan main menteri. Orang kapur kita jadi menteri, boleh projek besar. Tak jalan sampai atas-atas sungai tu. Main-main. Tu untung kalau orang kapur kita jadi menteri. Tapi Nabi tidak begitu. Tapi Nabi pergi ke di Madinah sekarang ni, bukan di Quba. Tapi Quba mana? Masjid Quba tu masjid yang keempat lah. Dalam riwayat. Tak apalah. Tu cerita supaya boleh nampak.
takut fikir, macam mana Nabi hari pertama boleh tubuh kerajaan? Ada faktor lain lagi. Tapi salah satu faktornya, faktor hubungan keluarga. Qarabah itu. Kan? Jadi kata orang Ansar, ni saya sebut orang Ansar lah sebab dia gabung dengan Aus Khazraj dan beberapa kabilah. Sebenarnya ayat ni, di sini dia buat ayat suratul Baqarah ayat 89. Boleh kut lah yang 89. Suratul Baqarah ayat 189. Hak ni berkait dengan kami lah dia kata. Bertuahnya dia. Ada tu ayat Quran berkait dengan dia. Apa dia? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bila mana datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, yakni Al-Quran, musaddiqul lima ma'ahum, kitab ini membenarkan kitab yang ada bersama mereka, yakni Injil, Taurat, hak asal tu. Wa kanu min qabl, dan puak-puak ni dulunya mereka ni siapa dia? Yahudi lah. Dulunya sebelum turun kitab, maknanya bila kata sebelum turun kitab, maknanya sebelum Nabi jadi Nabi lah. Bermulanya saat Nabi jadi Nabinya turun Iqra tu lah. Maknanya bila turun kitab, turun wahyu, di situlah bermulanya nubuwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu orang Yahudi ni minta, memohon supaya dia dapat mengatasi orang-orang kafir pada waktu. Ni orang kafir ni mana orang hak syirik, hak semua berhala. Pokok kami lah dulunya. Masyarakat Madinah, Ansar tu, Aus Khazraj, kami dulu sebelum masuk Islam, kami semua berhala. Golongan musyrikin juga. Dia akan kata begitulah. Minta supaya mereka bila turun kitab suci, datang Nabi, mereka akan bergabung dengan Nabi dan mereka akan dapat mengalahkan orang kafir. Orang kafir pada waktu golongan sembah berhala. Kami lah pokok Yahudi, pokok Madinah sekarang ni. Bila mana datang kepada mereka kitab dan Rasul yang mereka telah ketahui lebih awal daripada orang lain, sebab maklumat tu ada dalam kitab mereka, kafaru bih, tiba-tiba mereka kafir dengan Nabi itu, tolak Nabi itu. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah pada orang kafir. Kena ingat laknat Allah ni pada orang kafir yang sifat begitu. Kita tidak dibenar laknat orang kafir. Orang kafir di tempat kita ni yang kita tidak seperti kafir. Ni tu kafir harbi ni. Laknat Allah ni kita tak boleh. Ni tengok boleh laknat orang kafir, tak boleh. Tak boleh buat dalil ayat ini. Sebab ayat ni dia berkait dengan kafir semacam itu. Perangai seperti Yahudi tu. Tu. Maknanya dia ni bukan kafir biasa. Dia kafir yang bermaklumat. Dia ada maklumat tentang Nabi ni. Kafir ni kafir yang kira-kira murtad lah mereka ni. Dan mereka harbi pula tu. Baik. Kata Ibn Ishaq lagi. Dia kata golongan pendeta-pendeta ahli agamawan agama Yahudi yang terdiri daripada ahlul kitab tu. Mereka ni lebih tahu tentang Rasulullah berbanding orang Arab yang ada pada waktu tu. Tentang kebangkitan Nabi bila. Sebab lengkap disebut dalam kitab asal tu. Zaman dia bila. Dan bila mereka sebut tu, masing-masing orang Arab tertunggu-tunggu. Bilakah Nabi itu akan muncul? Kenapa begitu? Sebab dalam kitab mereka sudah sebut tentang sifat-sifat Nabi. Nama Nabi pun sebut Ahmad itu. Dan apakah janji? Dan mereka pun dalam kitab tu, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi sebelum tu, memang dia minta pengikut masing-masing supaya buat perjanjian. Kalau Nabi akhir zaman lahir, mesti kamu ikut. Sudah menjadi mithaq. Misalnya masyarakat Nabi Isa pun dia kena berjanji. Nabi Isa buat perjanjian dengan masyarakat dia. Kalau lahir, selepas ni lahir, Nabi akhir zaman, kamu wajib ikut dia. Tu perjanjian. Mana pokok Yahudi ni? Mana hak Yahudi yang hidup semasa kitab suci tu masih lagi belum diubah. Itulah janji mereka. Dan janji ini diwarisi. Bila mereka dakwa mereka pengikut Nabi Musa, maka janji itu perlu mereka buat. Seperti mana kita lah. Berjanji untuk taat kepada Allah tu. Walaupun kita bukan hidup zaman Nabi pun. Maknanya kita terikat dengan janji itu. Bila kita kata la ilaha illallah, maknanya kita terikat dengan janji untuk ikut segala ajaran Nabi. Begitulah juga yang berlaku pada Yahudi. Baik. Dan dalam kitab-kitab mereka lah untuk patuh dan ikut Nabi. Dan mereka ceritakan maklumat ini kepada penyembah-penyembah berhala yang terdiri di kalangan musyrikin, bahawa Nabi kita akan dibangkitkan, yang mana ajaran Nabi kita itu sebiji seperti ajaran Nabi Ibrahim. Nama dia pun Ahmad. Sehingga ada dalam kitab, kalau kita baca, Ahmad ni tak ada orang nama Ahmad di zaman Nabi. Sebelum Nabi itulah, selepas tu ada lah. Sebelum tu tak ada. Ada disebut itu.
Begitulah juga mereka dapati dalam kitab-kitab mereka tu, maknanya maklumat-maklumat daripada Nabi mereka tentang Nabi akhir zaman ni. Dan Nabi mereka tekankan, mesti ikut. Kalau kamu sempat dengan Nabi akhir zaman, wajib kamu ikut dia. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, katakanlah Nabi Musa ke hidup zaman dia, Nabi Musa pun kena tinggal syariat dia. Nabi Musa pun kena ikut. Lepas tu Nabi Khadir ni ikut syariat mana? Kalau kata Nabi Khadir, tak pernah pergi jumpa Nabi, tak pernah sahabat. Tak pernah pergi jumpa Nabi Khadir. Sebab tu Imam Bukhari kata mati dah Nabi Khadir. Kalau kita terima Nabi Khadir hidup, banyak masalah akan timbul. Akhir sekali sanad terputus disambungkan oleh Nabi Khadir. Itu tujuannya. Tu ajaran kacau lah tu. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مع المفلحون." Allah berfirman ini dalam suratul A'raf ayat 157. Suratul A'raf ayat 157. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mengikuti rasul itu, nabi itu, yang ummi itu, yang mana tentang dia itu mereka telah dapati maklumat tentang dia, tertulis, termaktub dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Dia menyuruh mereka, Nabi akhir zaman tu yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil, antara ciri ajaran besar Nabi akhir zaman yang termaktub dalam kitab Taurat dan Injil, apa dia? Dia menyuruh mereka melakukan yang baik, yang ma'ruf, dan melarang mereka dari melakukan yang mungkar. Nabi itu juga menghalalkan untuk mereka apa yang tayyibat, yang baik-baik, halal lagi baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Hak yuhillu lahum, menghalalkan hak baik-baik. Maknanya makanan kalau hak baik itu dihalalkan. Maknanya yang Nabi halalkan, makna itu yang baik. Yang Nabi haramkan, makna itu tidak baik. Jelas dalam ayat ni sebut. Ayat ni sebut ni sebagai nak menakalkan maklumat dalam kitab Taurat dan Injil. Dan Nabi itu juga menghapuskan daripada mereka beban-beban dosa dan belenggu-belenggu yang telah ada pada mereka. Jadi kesalahan-kesalahan mereka bila mereka ikut ajaran Nabi, semua terhapus dosa-dosa sebelum itu. Itu kelebihan orang yang sempat hidup beragama dengan dua agama samawi. Bertuah dia. Sebelum Nabi lahir, dia masih ikut dengan teguh agama asal, agama Yahudi, hak asal. Tiba-tiba bila Nabi lahir beriman pula. Dua kali dalam hadis sebut, orang ini dapat dua ganjaran. Ganjaran kerana ikut agama samawi sebelum dan agama samawi selepas Nabi mati. Kita satu saja. Cuma ulama kata kita dapat juga sebab kita percaya secara umum tentang ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Boleh juga kelebihan itu. Cuma mereka ni lebih nyata lagi sebab berlaku secara realiti, secara pengalaman. Baik. Allah SWT sebut lagi. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti an-nur. Nur di sini bukan Nur Muhammad, Al-Quran. Nur di sini maksudnya Al-Quran. Yang Allah turunkan bersama Nabi akhir zaman itu. Mereka itulah sebenarnya orang yang berjaya. Makna dalam ayat ni jelas, hujung ayat ni jelas sebut bahawa orang yang berjaya ni adalah orang yang mengikut petunjuk Nabi. Tu orang yang berjaya. Kalau tak ikut petunjuk Nabi, mungkin nampak zahir berjaya di dunia, tapi tak mungkin berjaya di hari akhirat. Dan al-muflihun ni dia menjadi darjah kebesaran di hari akhirat. Orang muflihun ni dia akan bersama Nabi. Zumratul ni sebelah kanan. Zumratul yamin. Dia ada dua zumrah. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan ni orang yang ikut Nabi. Tak kira dia zaman mana pun. Hak kelompok kiri ni hak ikut iblis dan syaitan. Hak menyeleweng. Baik. Kita tengok lagi di sini. Demi sesungguhnya, kata Abdullah Al-Jumaili, dia kata, kita boleh andaikan lah. Antara yang kita boleh buat andaian lah. Tapi andaian ni sangat logik. Apa dia? Nabi tahu bahawa dalam kitab Yahudi ni, pada Yahudi tu, Nabi tahu. Pada orang Yahudi dia ada sandaran dan sokongan yang kukuh.
Zaman tu orang lain tidak ada. Sandaran dan kita kata maklumat yang kukuh ni, maksudnya pengetahuan. Bahawa apa yang aku bawa ni benar, orang Yahudi dia lebih tahu daripada orang lain. Sebab dia ada sandaran dan dia ada bukti yang kukuh. Sebab kira-kiranya sepatutnya mereka lah yang menjadi orang yang mula-mula beriman dan membenarkan ajaran Nabi. Sepatutnya. Dan mereka teguh di belakang Nabi. Tidak akan berpaling meninggalkan ajaran Nabi. Sebab apa? Sebab dakwah yang Nabi bawa tidak ada beza dengan dakwah yang Nabi mereka bawa. Dari segi akidah tauhid dan ajaran syariat pun banyak persamaan. Walaupun setengah-setengah telah dinasahkan. Begitu. Kerana apa? Kerana maklumat yang Al-Quran sebut itu, yang disampaikan kepada Nabi itu, merupakan takrirat. Merupakan satu pengakuan dan pengiktirafan dalam pelbagai bentuk. Dan banyak disebut dalam Al-Quran. Bahawasanya Quran ini, dia datang untuk membenarkan ajaran Yahudi asal. Dan ajaran Nasrani asal. Jadi kita boleh buat andaian lah sebab turun Quran kepada Nabi. Mesti Nabi tahu. Maknanya adalah sebab Nabi tak tahu perkara gaib. Mana bila turun wahyu, Nabi boleh agak dah. Mesti dah orang Yahudi tiba-tiba pergi ke Madinah. Tidak. Muka Yahudi ni berada di Madinah. Kalau ada di Mekah pun tak lama. Madinah tempat asal, penempatan asal dia. Akan datang kita akan bincang. Sebelum ni pernah sebut dah. Kelompok dia tu. Tu. Khaybar dan sebagainya. Kan? Yahudi Bani Qainuqa tu dia Yahudi. Situ Mekah ni ada lah. Beberapa, tak ramai lah. Sebab tu penempatan. Jadi kita boleh buat andai kata tuan kita ni. Maknanya kalau pergi ke Madinah tu, tentu akan dapat sokongan besar daripada Yahudi. Tiba-tiba bila pergi, tidak begitu. Disebut di sini. Tetapi Yahudi ni mereka telah qallabu kullat tawakku'an wa khayyabu kullal amal. Tetapi Yahudi ni mereka telah terbalikkan. Mereka telah ubah semua andaian-andaian yang kemungkinan ada dalam kepala Nabi itu. Mereka tukar. Orang Kelantan kata, tukar balik pai. Hak duk gini, jadi gini. Mana tak serupa langsung dalam andaian Nabi. Kalau aku hijrah ni mesti antara penolong kuat aku adalah Yahudi. Tiba-tiba bila pergi, dah. Andaian itu meleset semuanya. Bahkan harapan Nabi itu semuanya, kita kata, runtuhlah. Sebab apa? Sebab Yahudi ini telah menyatakan secara terbuka dia bermusuh dengan orang Islam. Dan mereka telah memerangi orang Islam semenjak daripada Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah. Bahkan pokok Yahudi ini telah menjadikan Madinah itu sebagai markas mereka, pusat operasi mereka untuk menyebarkan gerakan menentang Nabi. Dan di tempat itulah juga Nabi jadikan markas untuk gerakan tauhid. Baru berlaku bertemu. Sebab markas itu tempat yang sama. Dia tak jauh perkampung Yahudi dengan luar Madinah tu, berjalan kaki. Dia tidak jauh. Di Madinah sendiri pun ada. Tapi dia tempat dia besar ni, kawasan itulah Khaybar dan beberapa lokasi itu. Maknanya tempat sama. Di situlah markas tauhid. Di situlah juga markas untuk meruntuhkan tauhid. Maknanya berlaku pertemuan yang besar. Sebab itulah peringkat awal itu kita telah bincang. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi menghadapi 3 kelompok manusia. Pertama sekali orang Islam. Orang Islam sendiri. Islam ni ada 2 pula. Yang telah lama memeluk Islam, khususnya muhajirin, dan yang baru-baru memeluk Islam. Hak ni ada sama. Setiap tahun ada yang baru memeluk Islam. Setengah tu yang baru memeluk Islam tu mari daripada luar. Ini kerana mereka macam-macam lah Nabi hadapi. Ini satu kelompok. Islam tu sendiri pun ada pembahagian dia. Hak baru dengan hak lama memang tak sama pun. Yang kedua pokok munafik dan pokok Yahudi. 2 ni cukup bermasalah. Dan setengah ulama kata yang paling bermasalah sebenarnya munafik. Itu yang paling bermasalah. Ini antara yang rakyat yang bermasalah. Sanggup nak berdiri di belakang Nabi, tiba-tiba dialah yang membocorkan maklumat. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari sejarah pun, dialah sampaikan maklumat pada musuh-musuh luar, pada pihak Mekah dan sebagainya. Baik. Jadi kalangan Yahudi mereka sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu sebelum itu ni. Dan orang Yahudi melihat bahawasanya agama yang baru ini, dia kata agama baru. Tengok slogan dia, orang politik ni pandai guna slogan tu memang. Letih kita. Sakit kepala kita, ni slogan mana pula ni banyak musim pelihara ini gini, musim ini gini. Itu biasa daripada dulu sampai sekarang. Dan siapa akan datang pun gitulah. Sebab tu orang yang hidup beragama bila terlibat politik ni dia ujian besar. Besar ujian tu. Sebab tu saya perhati tengok ustaz bila masuk politik berubah cara bercakap.
mempersendakan orang, seolah tak ada akhlak di situ. Banyak perkara lah. Kadang-kadang dia panggil pada lawan daripada sama-sama Islam tu. Ni pemimpin yang rambut belah tengah ni. Rambut belah tepi. Padahal dia ustaz dulu, dia bercakap memang cukup teratur. Sekarang ni kocak lambai kata-kata. Kocak kacir dah bahasa dia tu. Apa tu? Pengaruh. Lepas tu saya sendiri pun lemah juga dengan sistem ni. Kalau boleh jadi kita tenggelam dalam sistem tu. Kena berhati-hatilah. Sebab dia pilihan raya ni sebenarnya hakikatnya bukan orang Islam pun yang buat tu. Hakikat sebenarnya. Cuma adalah ijtihad ulama kita gini-gini kerana politik. Ni, sistem pilihan raya ni. Bukan daripada asal kita pun. Islam ni dia ada sistem politik yang tersendiri. Tak apalah, itu perbincangan lain. Baik. Jadi, Yahudi ni, salah satu, orang panggil apa ni? Perang saraf lah kita kata. Modal yang digunakan untuk mengelirukan masyarakat, dia kata ni ajaran baru. Maknanya golongan Yahudi ni dia cuba nak supaya masyarakat jangan faham ajaran Nabi ni adalah kesinambungan daripada ajaran Nabi Ibrahim. Jangan faham gitu. Itu propaganda dia. Tu. Dan mereka sangat marah pada ajaran yang baru ini. Mereka kata ajaran baru. Sebab apa? Kerana ajaran baru menjadi saingan kepada mereka. Dulu mereka sahaja dikenali sebagai ahli agama. Bila-bila Nabi mari, tu ada saingan. Bahkan dia kata ajaran ini pada waktu itu berkemungkinan besar dia akan mengambil tempat, pengaruh kita akan hilang dan akan berlaku satu pertemuan dari sudut orang panggil apa ni? Berkiblatkan kepada orang agama. Dulu masyarakat berkiblat kepada kita. Apa-apa rujuk pada kita lah. Bila Nabi mari, semua orang akan rujuk pada Nabi. Itu yang mereka bimbang. Jadi maknanya dari segi populariti itulah. Riasah ketua. Bila Nabi mari, semua orang kena ikut dia. Jadi perangai sepakat Mekah gitu juga. Orang tak rujuk dah kepada kita Yahudi ni. Bahkan kita kena tunduk pada Muhammad. Dia tak sanggup. Sebab itulah saya senaraikan di sini. Faktor kepimpinan dan pengurusan agama, mereka tidak mahu berkongsi dengan orang lain. Faktor kepimpinan dari sudut politik. Faktor pengurusan agama, mereka nak supaya semua rujuk mereka. Tiba-tiba rujuk ke Nabi. Itu sebenarnya. Faktor itu. Faktor dunia lah. Selain itu, mereka, pokok Yahudi ni, dia tidak mahu berkongsi nikmat kemuliaan bangsa dan keturunan. Kalau kita perhatikan daripada perbincangan, daripada awal lah kita bincang, kita nampak Yahudi ni dia nak kemuliaan itu kekal untuk bangsa dia saja. Dan tidak ada kemuliaan lebih daripada kenabian. Daripada kenabian bangsa dia. Dalam hadis, 9 hadis Nabi sebut bahawa orang Yahudi ni kepimpinan politik semua Nabi-Nabi dan Rasul. Orang Arab mana ada? Nabi seorang. Seorang pun dia tak boleh terima dia. Sebab apa? Tidak puas dia. Dia tak kira akidah sama itulah yang menyatukan manusia. Dia tidak nampak begitu. Teruk nak kalau hadrat baca cerita sebelum ni lagi lah. Boleh baca dalam kitab-kitab. Misal Rahikul Maktum pun boleh. Ada sekarang biasa kita guna tu. Dia sebut lah. Pengaruh pokok Yahudi di Mekah pun sudah ada dah sebenarnya. Dia cuba cara tu. Sehingga kalau orang mari buat haji kat dia kena pakai pakaian mudar. Moga mudar ni kira orang Arab yang paling besar lah. Terkenal lah. Mesti ikut pakaian mudar ketika ihram itu. Siapa begitu sekali dia paksanya. Tapi semua tu Islam buang. Sekarang ni kalau kita pergi tawaf pakai pakaian macam mana pun boleh. Kalau tawaf sunat lah. Tak boleh ke tawaf ihram tu tak boleh. Ihram menjadi rukun tu tak boleh. Tawaf hak sunat ni pakai pakaian pula sekam menutup aurat. Nampak pelbagai bangsa. Dulu tak boleh. Zaman sebelum Nabi jadi rasul tu lah. Siapa begitu sekali tak apalah. Mereka sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat kepada Nabi, kepada agamanya dan mereka lihat juga pada pengikut-pengikutnya dengan pandangan yang sangat dengki, hasad dengki, pandangan yang hina dan benci yang membuak-buak tu. Dan terserlah permusuhan mereka terhadap agama Islam dengan nyata dan terang sekali ketika mana mereka melihat orang ramai sudah mula masuk dalam agama Allah afwaja. Ayat itulah ayat surah An-Nasr. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hak tu dia mula. Afwaja ni hadirat, saya baca dalam tafsir lah. Orang masuk Islam ni kalau ada satu kampung masuk, satu rombongan, bukan saudara-saudara. Itu afwaja. Itu peringkat akhir.
Sebab orang nampak di Islam ni dia begini sebenarnya. Politik yang paling besarnya. Masyarakat nampak pemimpin dia tak ada kepentingan. Tu hak paling besar. Dalam pemerhatian saya lah. Sebab tu saya normal dijaga sangat. Ada pegawai dia setahun. Sebut dah sebelum ni. Setahun saja pegawai jawatan. Tiba-tiba rumah dari setingkat jadi 2 tingkat. Dia minta bakar rumah tu. Dia bakar. Kemudian tidak jadi bakar, dirombok lah. Bahagian lapis atas dirombok, kekal ke asas. Dan dia pecat pegawai tu. 1 tahun saja. Tempat kita ni tak begitu. Sepengah tu, rumah sama tinggi pokok kelapa tu. Cerming semua rumah. Struktur saja seming, rumah cumi, dinding cumi semua. Terkejut saya tengok. Tu baru sepengah. Kalau tu 3 pengah, naik tekak rumah. Tu zaman saya normal tidak. Jadi ciri-ciri itulah menyebabkan masyarakat rasa bertuah berada di bawah kepimpinan anak buah Nabi. Sebab itulah kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau dia kaya, bila dia masuk politik jadi miskin. Biasa. Tidak atau kalau kaya jadi semakin kaya. Tidak. Bila kaya habis harta. Kerana sebab politik Islam dia mementingkan kepada kebajikan. Sebab itulah istilah ulama kita, harta yang kita habiskan untuk agama sebenarnya kita hantar ke akhirat. Tu fikrah Islam. Dia tidak habis. Kalau kita masih guna istilah habis harta, istilah tidak tepat. Cuma kita guna habis harta untuk akhirat. Tu tak apalah kait dengan akhirat. Dia tidak habis sebenarnya. Sebiji tamar boleh digandakan sampai 700 kali ganda. Sebiji tamar. Bayangkan kalau setiap tahun beribu-ribu, setiap bulan beribu-ribu. Baik. Seterusnya. Ketika itulah, pada waktu itulah, golongan Yahudi, bila dia tengok, teruk ni, tak berjaya kita. Sebab nampaknya perkembangan positif, ajaran tauhid ini boleh Muhammad sentiasa ada. Peningkatan sentiasa berlaku di masa ke masa. Bila tuan ya idza jaa nasrullah, bahaya dia kata. Di ketika itulah mereka mula fikir bagaimana ni nak buat satu program, satu perencanaan perang saraf untuk melemahkan kerajaan Madinah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyekat perkembangan agama Allah ini. Dengan mereka menggunakan segala kekuatan fizikal dan material mereka. Situlah dia mula berfikir. Walaupun perkara ni tak berlaku lagi, tapi sudah mereka nampak dah. Tak mampu kita. Mana dengan kekuatan kita nak lawan Nabi secara peperangan tak mampu. Baik. Sebenarnya perkara ini timbul idea daripada pokok Yahudi nak rosakkan Islam daripada dalam ini. Sebenarnya banyak disebut dalam kitab-kitab sirah. Tentang perancangan mereka, bagaimana mereka nak bertakiyah untuk meruntuhkan agama itu. Itu sudah disebut. Tapi kalau nak sebut secara terperinci perkara itu tentunya tak mampulah nak sebut dalam kitab ni sebab perkara lain yang akan difokuskan dalam kitab ni. Walau bagaimanapun, kata Abdullah Al-Jumaili, penulis kitab ni, sa'aktasiru ala dhikri ahammil wasail allati taba'al yahud fi muharabatil Islam fi hadhil marhalah. Tetapi saya akan cubalah semampu mungkin untuk meringkaskan perbincangan dengan menyebutkan poin-poin yang utama yang telah diguna pakai oleh Yahudi untuk memerangi Islam di peringkat pertama. Sebab nak perang dengan Nabi tak mampu. Memang tak mampu. Baik. Ini perancangan yang pertama. Program yang pertama. Al-Hisarul Al-Iqtisadi. Dia buat kepungan ekonomi. Sebab ni tahun dah. Kena ingat kan. Tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga ni kan. Khususnya lah. 3 tahun pertama ni teruk sebenarnya. Kira waktu yang kritikal lah di Madinah. Di segi kekuatan ekonomi kerajaan Madinah pada waktu itu. Baik. Jadi pada waktu itu Allah uji masyarakat Islam pada waktu itu. Yang menguasai ekonomi Madinah adalah Yahudi. Sumber air dia kuasai. Sumber air itu zaman itu seperti minyak zaman kita ni. Kita ni bila minyak tu naik, tapi bunyi turun dah dalam sehari dua nak. Tu pun turun. Saya terkejut. Pandai juga turun tu ni. Dia turun. Dia ada musim-musim tertentu dia turun juga. Kalau tempat kita ni kalau minyak naik, dia akan naik semua barang. Sebab minyak dia orang panggil apa ni? Elemen ataupun bahan yang menggerakkan semualah kita kata. Sumber nak buat apa pun mesti ada khas minyak itu. Kalau dulu air untuk peternakan, pertanian, semua air. Dan air dikuasai oleh Yahudi. Itu.
Jadi dia tahu kekuatan dia pada waktu itu. Yahudi dia tahu. Sebab tu dia buat hisar al-iqtisadi. Al-hisarul iqtisadi. Kepungan ekonomi. Orang-orang Islam pada awal pemerintahan Madinah, mereka sangat tertekan. Fi dhankin syadid. Mereka sangat tertekan. Orang-orang muhajirun, yakni golongan muhajirin, terdiri dari kalangan fuqara, tidak ada harta. Pergi berhijrah, bawa pakaian di tubuh saja. Kita kata orang lain, tak apalah. Abdurrahman bin Auf pun pergi dengan pakaian di tubuh. Kalau kita ni tak apalah. Kalau bawa harta pun sebanyak mana je adanya. Tapi itu Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Uthman. Ini merupakan saudagar-saudagar Mekah. Tiba-tiba pergi bawa pakaian di tubuh saja. Sebab tu mereka dipanggil fuqara. Bila sampai ke mana, mereka ni statement fuqara, tidak ada harta. Dan masing-masing sahabat yang dulunya semasa di era Mekah, mereka ni terdiri di kalangan saudagar-saudagar yang mempunyai harta yang banyak. Tapi mereka terpaksa tinggalkan semuanya di Mekah. Dan mereka hanya berjaya melepaskan diri pergi ke Madinah. Sekali itu bawa diri saja. Dan orang-orang yang masuk Islam di Madinah yang terdiri di kalangan Aus dan Khazraj yang kemudiannya dimuliakan dengan gelaran Ansar. Sebab Ansar ini disebut oleh Allah dalam Quran. Dapat kemuliaan nama itu. Mereka ni juga rata-ratanya bukan orang kaya. Walaupun itu tanah air mereka. Tapi mereka bukan orang kaya, bukan orang banyak harta. Tapi setengah-setengah itu adalah, tapi tidak sekaya muhajirin semasa berada di Mekah. Yalah, kalau setengah-setengah misalnya Dr. Ali As-Sallabi, dia kata, mudah saja perbandingan. Muhajirin bila pergi ke Madinah, walaupun muhajirin Ansar ni dia orang tempatan, tetapi kebanyakan, orang panggil pendapat terbesar golongan Ansar ni adalah melalui pertanian. Tentu dia tidak dapat menandingi pendapatan masyarakat Mekah, sebab masyarakat Mekah ni dia melalui perniagaan. Dia bukan negara pertanian Mekah ni, dia perniagaan. Kalau sekarang pun gitu, nak beli tamar ke beli Madinah. Nak situlah banyaknya kebun. Ada juga di Mekah tapi tidak banyak lah. Sebab Mekah ni pada waktu itu dia perniagaan, pergi ke Syam, pergi ke Sana'a dan sebagainya. Beberapa kita tahu lokasi luar negara yang menjadi tempat pergi beberapa tahun, beberapa kali dalam setahun. Sekali bawa tu sampai setengah-setengah saudagar tu bawa beratus-ratus ekor unta. Kalau kita tak beratus lori lah bawa harta dagangan. Jadi bawa balik barang-barang luar untuk diniagakan di Mekah. Sebab tu Mekah pada waktu ni jadi tempat tumpu. Orang-orang jauh pun mari nak cari barang. Sebab sekarang ni buah tempoyak pada di Mekah. Kita kata mana ada durian. Tu semua orang bawa pergi situ. Buah-buah tropika ada semua. Mahal, lebih rebedi. Nah, orang Kelantan katalah. Ada semua. Ikan bekok pada. Tahu ikan bekok? Saya tak sempat. Bila ada saja keluar saya di ikan bekok tu. Ada di sana. Rupanya ada saudagar di Indonesia bawa pergi ke sana. Anak ayatnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tak sekira lah seluruh Saudi tu kita kira Mekah Madinah. Seluruh Saudi tu halal pula. Ini kita kata dua tanah haram itulah. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini golongan Yahudi telah istaghallal yahud hadhihi dzuruf. Mereka mengambil kesempatan. Dia tahu, orang ahli perniagaan dia tahu. Dia tahu di mana kekurangan umat Islam pada waktu itu dan mereka tahu kekuatan mereka. Dia guna sepenuhnya. Fastaghalla ni kalau bahasa sekarang, mereka telah mengeksploitasi perkara itu. Suasana itu. Maka mereka bangkit secara besar-besaran. Melakukan program-program perencanaan yang mana target mereka adalah untuk melemahkan umat Islam daripada agama. Tekannya apa? Nak melemahkan agama. Dah lah miskin. Dia beri tekanan agama. Tekanan dari segi ekonomi. Supaya jangan ikut Nabi. Kita susahkan dia. Dengan cara kita bekalkan air dengan harga yang mahal. Jadi kalau dia buat sesuatu, buat kuih apa, dia tak boleh nak jual harga murah lah. Jadi harga tidak kompetitif orang ni panggil. Nak bersaing tak boleh harga dengan pedagang-pedagang Yahudi. Sebab apa? Kos pembuatan tinggi. Sebab apa? Sebab kita bekal ke bahan tu mahal. Sekarang ni pun kita tengok di Malaysia apa begitu. Kalau kita tanya peniaga-peniaga, dia kata kita beli mahal, dia jual sama dia murah. Sama dia, siapa dia tu bakar Yahudi dululah. Nah, yang ada tempat kita ni. Itu cara nak melemahkan ekonomi. Ya, sebab dia tahu kekuatan daripada waktu itu.
Jadi cara yang dia gunakan apa dia? Memberi tekanan ekonomi. Baik. Di sini ni dalam Tarikhul Arab Qabla al-Islam. Sesungguhnya ini kenyataan ini disebut dalam kitab, disebut oleh Jawad Ali. Kitab dia nama Tarikhul Arab Qabla al-Islam, sejarah Arab sebelum Islam dari sudut ekonomi. Dia kata apa? Dia kata kepala-kepala Yahudi ni, pembesar-pembesar Yahudi telah menolak. Maknanya mereka tak mahu membantu orang Islam dengan harta benda. Okey. Perkara ini jelas ketika mana Rasulullah ni zaman Madinah dan masa zaman Nabi memerintah dan ketika itu jelas perkara ini jelas ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Bakar pergi berjumpa kepala-kepala saudagar-saudagar Yahudi yang menguasai ekonomi pada waktu itu untuk membuat pinjaman daripada mereka. Pernah liyastaqrida minhum, untuk memohon pinjaman daripada mereka untuk membantu pengurusan negara. Nak memerintah ni lah, kerajaan tak ada duit pada waktu itu. Dan semasa Nabi mengutuskan Sayyidina Abu Bakar, dia pesan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu bercakap lebih-lebih. Jangan nampak seperti kita mengemis. Jangan. Nabi pesan awal-awal lah. Pergi minta untuk buat pinjaman. Dengan jelas, dengan bahasa yang terang. Jangan ada bahasa seperti peminta sedekah. Itu bahasa mudah. Tu. Dalam bahasa tu guna bahasa yang jelas. Jangan isyarat-isyarat. Kita nak buat pinjaman atas nama kerajaan. Gitu saja. Ke surat rasmi, ke ringkas. Jangan cuba nak memujuk-mujuk. Jangan. Dan jangan kaitkan, jangan kata begini. Payah saya nak terima. Kata gini, jangan kata gini. Minta tolong, kerajaan minta tolong sebab kita dah kata. Jangan bercakap begitu. Cakap saja kita nak mohon pinjaman untuk membantu masyarakat kerana untuk kerajaan guna sebagai dana untuk buat projek ekonomi untuk rakyat. Sekadar itu cukup. Jangan sebut kita ni keadaan ternak ekonomi kita. Jangan sebut itu. Itu nampak mesti melutut di hadapan mereka. Mana pergi sebagai ahli diplomatik yang bijak lah. Nabi pesan gitu. Rafadu ijabat. Mereka tolak mentah-mentah permintaan Nabi. Pada minta ni sebagai pinjaman. Mereka tolak mentah-mentah. Bila mana Sayyidina Abu Bakar masuk, dia panggil Baitul Madaris. Pada waktunya, kena ingat kita jaga dengan ni. Baitul Madaris ni, dia tempat ibadat orang Yahudi. Dia panggil Baitul Madaris. Di zaman ini. Kalau Mekah ni, bukan Darul Akam. Baitul, Darun Nadwah. Pusat dia. Baitul Arqam tu tempat Nabi. Darun Nadwah. Kalau tempat dia, tempat perkumpulan dia, tempat ibadat dia, situlah tempat dia rancang sesuatu, dia panggil Baitul Madaris. Iaitu satu tempat ibadat orang Yahudi. Jadi Sayyidina Abu Bakar, bila dia masuk ke tempat itu, dia dapati ramai Yahudi berkumpul di situ. Kepala-kepala Yahudi terdapat ramai di situ. Termasuk orang awam lah, tempat ibadat dia. Dan ada salah seorang dari kalangan mereka yang dikenali sebagai Finhas. Ini hadirat, kalau hadirat rujuk dalam internet, tarik nama Finhas, dia akan tahu maklumat. Ni orang penting. Ni orang penting ni, Finhas. Dia ni ketua Bani Qainuqa. Ketua puak-puak Yahudi Qainuqa. Dan dia ni, ketua ni bukan sekadar ketua politik saja. Dia ni antara pendeta mereka, ulama besar mereka. Dan pada waktu itu juga ada seorang hibr, ada seorang ilmuwan besar mereka. Secara khusus yang bernama Asya'. Ni tokoh dia ni. Finhas, tadi, ni Asya'. Bila mana Sayyidina Abu Bakar ceritakan kepada dia tujuan dia datang ni sebagai wakil kerajaan Madinah untuk mohon pinjaman. Dan Abu Bakar pun serahlah satu surat Rasulullah kepada dia. Maka dia pun baca. Akhir sekali bila dia selesai baca, apa dia kata? Apa dia kata? Qad ihtaja rabbukum an numiddah. Rupanya Tuhan kamu memerlukan kami untuk bantu kamu. Dia kata begitu. Tengok bahasa. Kenapa? Seolah dia kata, kenapa Tuhan kamu tak bantu kamu? Mana Tuhan kamu telah membuat kamu memerlukan kepada bantuan kami. Tuhan kamu yang buat kamu memerlukan bantuan kami. Ini suatu penghinaan kepada wakil kerajaan. Dia kata begitu. Gitu ya. Ini contoh saja. Daripada ini kita nampak dia pun tak pernah berhasrat pun nak bantu kerajaan pada waktu itu. Baik. Dikatakan juga bahawasanya dia kata begitu. Ada juga disebutlah, ada ulama tafsir sebut bahawa Asya' ni kata begitu, kata seperti tadi, rupanya Tuhan kamu telah membuatkan kamu memerlukan bantuan kami. Kenapa Tuhan kamu tak bantu sendiri? Itulah mafhumnya.
Ada setengah ulama kata dia kata begitu sebaik saja turun ayat Al-Quran dari suratul Baqarah ayat 245. Surah ni, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Bila tu ayat ni, siapakah orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kalau sesiapa bagi, Allah akan gandakan balasan kepada dia berganda-ganda dengan gandaan yang banyak. Dan Allah adalah Tuhan yang maha menyempitkan hidup manusia dan maha memperluaskan hidup manusia. Memberi rezeki, melapangkan hidup manusia. Dan kepada Allah lah semua manusia kembali. Tak kira Islam, tak kira kafir. Bila turun ayat ni, dah tadi hantar wakil pergi minta bantuan dengan dia, Pak Yahudi. Selepas tu turun ayat ni. Bila turun ayat ni, dia kata lagi sebagai sambungan kepada kata-kata dia tadi. Dia kata apa? Ya Muhammad, faqiru rabbik yas'alu ibadahul qard. Wahai Muhammad, miskinnya Tuhan engkau, dia minta bantuan daripada hamba dia. Dia kata begitu. Siapakah boleh beri pinjaman kepada Allah? Tengok tu. Wahai Muhammad, faqiru rabbik. Oh, alangkah miskinnya. Bukan miskin, fakir ni berat pada miskin lagi. Alangkah fakirnya Tuhan engkau. Adakah yas'alu ibadahu al-qarda? Dia mohon kepada hamba dia pinjaman. Oh, miskin. Fakir ni Tuhan kamu, wahai Muhammad. Dia mempersendakan Nabi. Lalu turun ayat selepas itu. Allah jawab balik. Laqad sami'allahu qawlal ladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqul dhuqu 'adzabal hariq. Ni ayat Ala Imran ayat 181. Demi sesungguhnya Allah telah mendengar, bukan Allah tuli. Allah maha mendengar kata-kata orang yang berkata, di mana mereka berkata sesungguhnya Allah itu fakir, kamilah yang kaya raya. Kami catat semua apa yang mereka kata, kata Allah. Puak-puak ni, soalan saya nak terjemah mafhum supaya mudah. Puak-puak ni yang berkata begitu tu, mereka telah bunuh nabi-nabi mereka. Tak ada hadirat. Dalam Quran sebut, salah satu ciri dalam hadis pun sebut, sebab kenapa disebut keburukan besar bunuh nabi? Sebab ini berlaku pada Bani Israel saja. Puak dia bunuh nabi. Puak dia ni bunuh nabi. Jenayah terbesar, memang ulama kata jenayah terbesar ubah kitab suci. Tapi jenayah lain yang terbesar juga bunuh nabi, bukan main-main. Masyarakat Arab Quraisy pun memang dia bunuh nabi, sebab tu dia berperang. Cuma mereka tak sempat bunuh nabi. Jadi perangai itu tak jauh. Tapi hak ni Allah beri kejayaan. Memang nabi mereka bunuh. Memang mereka telah bunuh nabi. Bukan kata cuba bunuh tapi tak berjaya. Mereka telah berjaya. Seperti Nabi Isa, kalau Allah tak angkat ke langit, mati Nabi Isa tu. Baik. Jadi mereka telah bunuh para nabi bukan dengan cara yang hak. Ini ada perbincangan. Ada ke bunuh nabi dengan cara hak ni? Ini satu perbincangan lain lah. Tak ada hak nak bunuh nabi. Tapi sebagai nak takkid, nak memperkuat lagi perbuatan mereka tu tidak melalui jalan kebenaran. Dan kami akan kata nanti di hari akhirat, zuku azabal hariq, rasakanlah oleh kamu azab yang membakar ini, yang sangat membakar ini. Sebab ayat Quran, azab Quran ni, azab neraka ni hadirat, semua dia bersifat haba. Panaslah kan, dia asas di api. Kalau belenggu daripada besi yang panas merah tu. Air pun air yang menggelegak. Dia bersifat haba. Sebab apa? Sebab tempat tu asasnya api. Sebab tu namakan nar, neraka itu. Nah, tu makna api lah asalnya. Baik. Saya ambil sedikit lagi. Yahudi tidak berpada setakat itu. Mana dia tidak hanya setakat itu. Tidak hanya setakat pengepungan ekonomi saja, tidak. Bahkan mereka menyekat. Yang ini mereka tidak mahu memberikan, orang panggil apa, cukai ni. Mereka tidak bayar apa cukai kepada kerajaan. Yang sepatut dia panggil balim tana'u min daf'i ma yajibu alaihim dafa'ahu min duyunin wa buyu' wa amanat liman i'tanaqal Islam. Jadi kalau apa cukai dia tak mahu bayar, mana dia tak mahu bayar, hak wajib atau dia. Lepas kalau hutang bila dulu orang masyarakat Madinah banyaklah berhutang dengan dia. Mana bank kalau kita sebutlah ni, bank dia tu daripada pokok dia lah. Lepas tu dia kena ke bunga yang tinggi. Sistem riba dia angkat lagi dia punya kezaliman itu.
Bahkan kalau upah-upah dia tak bayar. Itu perangai buat dia. Disebut di sini. Mana kalau dia berurus niaga pun, di situ dia mula. Itulah disebut wailul lil mutaffifin. Mana bukan di Mekah saja. Pokok dia ni penipu besar. Dalam bab buyuk ni. Begitu ke hutang piutang, dia tak bayar. Ataupun dia kena cas yang tinggi. Sebagai riba itu. Kepada siapa? Limani tanaqal Islam. Bagi orang yang memeluk Islam. Buat pinjaman sebelum Islam. Bila masuk Islam, dia naik bunga. Naik apa kita kata? Apa dia panggil? Bunga lah kita kata. Faedah dia tu. Dia sebut faedah. Padahal tak ada faedah. Tapi sebut faedah, tak apalah. Ada. Dia ke bahasa Kelantan mudah. Ni sistem kena faedah. Faedah ni makna kena penyakit buat. Faedah panggil. Faedah lain. Bahasa Kelantan lain. Kau guna P lain. Guna F lain. Boleh faedah budak ni. Maknanya boleh-bolehnya lah. Boleh penyakit. Tu bahasa Kelantan. Kalau boleh faedah tu manfaat lah. Kalau dia guna P, tu kena berhati-hati. Dia lain bahasa tu ya. Ni boleh nyakit lah. Boleh nyakit ya. Boleh tu. Apa dia kata? Dakwah dia. Alasan dia apa? Semua kebaikan yang mereka dapat tu hanya sebelum Islam. Bila selepas mereka masuk Islam, tak ada kebaikan tu. Apa kebaikan yang mereka dapat sebelum Islam? Tu tak apalah. Tapi selepas masuk Islam, tak boleh. Mana kita kalau pinjaman tu kena bayar mahal. Selepas masuk Islam, semua jadi memberatkan, membebankan. Semua ni berkait dengan ekonomi lah. Cuba bayar ke teruk. Teruk. Siapa dia rampas harta, bila tak boleh bayar ke, dia ambil lah. Sebab cagar kan, dulu sistem cagar. Zaman dulu pun ada dah. Cagar rumah, cagar tapak rumah, cagar kebun untuk dapat. Tak boleh bayar, dia ambil. Dia ada perjanjian. Itulah tekanan dia. Dia kata apa? Bila sebaik saja masyarakat Madinah memeluk agama ini, agama Islam ni, maka terbatas semua hak mereka. Dahsyat. Mana kalau adalah pokok Yahudi berhutang dengan Islam, dia kata tak wajib bayar. Dan kepada itulah sebenarnya, baiklah. Tak apalah. Poin yang kedua. Saya ni nak baca semua tak sempat, saya ambil sedikit sajalah. Poin yang kedua. Ni perancangan yang kedua. Tadi dia tekan dari segi ekonomi. Yang kedua ni itharatul fitani wal ahqab. Ini dari segi perang saraf. Mereka telah menimbulkan, menyemarakkan fitnah-fitnah dan perasaan hasad dengki dalam masyarakat. Dia suburkan fitnah dalam masyarakat sebab dia kuasai media pada tu. Media mana dia guna? Dia guna media. Dia bayar orang munafik untuk sebarkan maklumat palsu ni. Walaupun kita zaman dulu tak ada lagi medsos ni, media sosial ni, internet tak ada. Tapi media pada waktu itu dia kuasai sebab dia ada duit. Dia upah orang tertentu. Penyair. Ni pokok munafik lah antara yang menjadi orang upahan Yahudi. Nak menyebarkan fitnah. Itharatul fitan. Mereka menyemarakkan fitnah-fitnah wal ahqad dan hasad dengki. Mana hidup masyarakat tu tidak, dia nak cuba pecahkan silaturahim kasih sayang itu, dia nak supaya berlaku kita kata perpecahan, prejudis. Sebab itulah hadirat pokok ni, hadirat dia memecahkan mana kehidupan baik umat itu, Yahudi ni sebenarnya. Saya ambil sedikit, saya perenggan pertama sahaja. Golongan Yahudi ni dengan sengaja bahkan melalui perancangan, mereka cuba untuk menghapuskan Islam dengan cara menyebarkan perasaan dengki, dendam kesumat masyarakat di kalangan ahli masyarakat. Menimbulkan perasaan benci membenci. Sedangkan dalam Islam ni assalamualaikum tu menjadi asas pada silaturahim. Tak. Hari tu tak ada selamat pagi gitu ya. Tak ada dah assalamualaikum ni. Yang mana pada waktu ini mana kehidupan ruh masyarakat Madinah pada waktu sangat kukuh dari segi hubungan persaudaraan. Sebab apa? Sebab bila Nabi berhijrah, dalam Quran pun adalah hadis pun sebut, Nabi telah melakukan satu program dia panggil Ikha. Tahu Ikha? Ikha ni Nabi mempersaudarakan di antara muhajirin dengan orang Ansar. Sehingga orang muhajirin ni dia rasa seperti adik-beradik seibu sebapa. Sebab tu dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, sanggup bagi harta, sanggup bagi pekerjaan. Setengah tu ada isteri ramai, dia ceraikan bagi. Setengah tu bagi rumah. Setengah tu satu kebun.
Orang Madinah ni yang ada satu kebun untuk keperluan keluarga, sanggup berkongsi kerja dan berkongsi pendapatan. Padahal itu sekadar untuk keperluan keluarga. Tak apa. Kita kurang ke kos kehidupan kita sebab kita nak bagi kepada sahabat kita Muhajirin. Selepas berlaku iqad tu, begitulah kehidupan. Dia nak rasakan itu. Ni jahat popok Yahudi. Baik. Jadi masyarakat yang paling besar pada waktu itu terdiri dari kalangan Aus dan Khazraj. Dan ada bani-bani yang lain. Ini masyarakat kelompok yang besar. Aus dan Khazraj. Semenjak daripada zaman jahiliah lagi, mereka tinggal di situ. Bahkan mereka ini banyak mengambil faedah dengan hubungan antara mereka dan antara orang Islam itu. Sehingga mereka buat sumpah setia, mereka berjiran dengan orang Islam. Selepas itu adik-beradik mereka bagi rumah tinggal dalam satu tanah dengan mereka. Mereka sangat menghargai dan menjaga kemaslahatan golongan Muhajirin. Dan mereka jagalah daripada sesuatu yang boleh merosakkan kehidupan di Madinah tu. Tu. Tiba-tiba popok Yahudi ni melalui pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul ni lah, ketua munafik, dia cuba nak merosakkan hubungan. Dalam hadis ada sebut, misalnya, kita berhenti setakat tu, cuma saya nak akhirnya sebut gini. Jadi salah satu, kalau kita tengok dalam hadis, memang ada. Misalnya, popok dia pergi jumpa. Sebab ada setengah-setengah sahabat ni bekerja dengan mereka. Bekerja dengan mereka. Dia kata, kalau kamu murtad, kamu keluarlah. Kamu buat kita kata press conference. Kamu buat kenyataan akhbar bahawa kamu sudah hilang kepercayaan kepada Nabi Muhammad ni. Kita tidak yakin lagi di bawah kepimpinan dia. Dan kamu sanggup hidup sama kami. Kami akan bagi pekerjaan lebih baik, tempat tinggal lebih baik dan kehidupan lebih baik. Mana dia tawar, dia sogok dengan harta benda. Susah nampak kamu. Ni biasanya dia buat begini kepada ahlus suffah. Orang-orang yang tidak ada rumah. Yang tinggal di anjung masjid mana sekitar 150 orang. Kalau dalam riwayat sebut. Apa jawab sahabat Nabi? Sahabat Nabi kata, kamu tengok aku pakai apa selai dua lah, lepas tu bertampur-tampur situ sini. Apakah kamu fikir aku susah? Sepatut kamu tengok, kalau aku susah, macam mana aku boleh setia bermakmumkan Nabi 5 kali sehari? Setia. Dan setiap kali sampai waktu peperangan, aku keluar berperang. Maknanya kehidupan beragama tidak terjejah dengan kemiskinan. Di mana susahnya? Itulah jadi disitulah. Sebab itulah Allah sebut sahabat Nabi kuntum khairu ummah. Tak tu. Makna kemiskinan dia tidak menjadi penyebab untuk tinggal kebaikan agama. Dan itu berjaya. Nabi berjaya. Begitulah dia. Kemudian poin-poin lain tu kita boleh bincang semula lah. Sebab tu kitab ni sebenarnya sangat penting bagi kita di samping kita belajar tafsir hadis sebab dia ada kaitan. Sangat berkait. Tengok ni kan. Kalau kita perhatikan di sini, tu ayat Quran tentang ni. Kita nampak kaitan dengan Quran. Lepas tu banyak lagi selepas ni. Dengan Quran, dengan hadis. Dia tak tinggal tu. Poin tu. Sebab hak duk bincang ni sebenarnya agama. Kita bincang ni. Kita bincang ni tentang agama. Kita tidak bincang tentang ekonomi ni. Sebenarnya. Kita bincang tentang agama. Hadirat akan jumpa terkejut. Kalau saya sebut akhirat ni. Hak duduk mari, hak duduk ngapur, hak duduk ngapur dia bahasa Kelantan. Hak mari duduk nipu sini. Kalau anak kata anak ni cucu Rasulullah ke-39, percaya ke? Kalau percaya bodoh benar. Tak perlu. Kalau saya boleh sebutlah. Nak mengaku jadi cucu Rasulullah ke apa ni hadrat, itu aku tanggungjawab. Kalau orang faham sungguh agama, dia takut nak mengaku. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia berkait dengan ajaran. Dia berkait dengan ajaran. Kita ni ikut ajaran dia. Kalau betul kita cucu Rasulullah pun, tiba-tiba ajaran tak serupa. Sebab saya marahnya begini, sebab dia mari tu bawa selawat, dia bawa kita tak pernah dengar pun. Dia ijazah selawat, setiap lagi dia ijazah selawat. Selawat tu nama apa? Ruhai Misak ada mau. Selawat Ruhai Misak, tak silapnya gitulah. Bahasa Jepun bunyi. Saya terkejut tengok, kata dajjal sungguh. Tak derah sebut slow ya. Dajjal sungguh kata orang pakat timur. Mari aja. Selawat ada ni pun kita tak faham molek lagi. Duk faham selawat masa tahiyat akhir tu. Hak lain ada lagi. 7 selawat Nabi aja. Lepas tu dia mari hak tidak bernabi. Orang kita akan amal tu. Orang kita akan amal. Kadang-kadang ustaz hak sahu putus pengaruh profesor apa ada. Nak macam mana? Ujianlah kepada umat. Sebab tu kita sebut dah tadi akan sentiasa ada pertemuan selagi ada dunia ni. Dia akan sentiasa bertemu. Bertuahlah ghuraba. Sebab tu Nabi kata, tuba lil ghuraba. Bertuahlah orang yang dilihat ganjil dalam masyarakat. Padahal dia lah orang ikut agama.
Tu ya. Hadis tu sebenarnya nak motivasi kepada orang yang ikut agama. Boleh jadi satu ketika agama ni dia pandai sepi. Hak agama dia anggap tidak agama. Orang tak anggap pelik pula kalau buat cara hidup agama hak betul. Orang anggap pelik. Apa? Sebab masyarakat sudah hilang dah panduan asal. Teruk hadirat. Saya pernah tanya, panjang sih, biar ni akhir sungguh ni. Aku nak tulis kat sini. Sekata cerita lucu ni. Di seorang tu email tu. Saya ada dalam satu majlis tu. Dia macam dia kritik lah. Setengah ustaz sunnah lah. Mungkin dia nak sindir saya. Saya ada dalam jamuan tu. Satu hidangnya dengan dia. Kita pun, saya kata, tu email ni boleh menyakit lagi tu nak. Saya pun tanya dia. Kata, tu email tahu ke? Nabi tahu A to Z ke? Cara Nabi, bila Nabi jadi email, Nabi buat macam email tahu A to Z ke? Tu soalan saya tanya. Kerah lah soalan tu bunyi tu. Tu email, sekarang ni email tu. Wah. Tu email tahu ke Nabi ni dia bukan Nabi kita, dia jadi tu email. Bahkan orang lain jadi email ni bila dia sakit di hujung usia dia. Ataupun kerana dia keluar musafir tak sempat balik, baru orang lain jadi imam. Selagi dia ada, dari riwayat pukul 11 malam, tunggu lagi sembahyang Isya. Tak ada siapa-siapa sanggup naik jadi imam. Bila Nabi ada. Pernah dalam hadis sebut sampai pukul 11. Yalah saya tak pukul 11 sebab orang tidur belakang. Adalah Nabi sibuk, ada hal. Ada berlaku. Bukan tiap malam begitu. Ada berlaku sekali. Dalam riwayat Nasa'i pun ada. Kenapa begitu? Maknanya, Nabi jadi imam ni 5 kali sehari. Panduan lengkap tu. Lebih daripada cukup tu panduan kita boleh ambil. Tak imam tahu ke? Bila tanya gitu dia senyap. Dia tak jawab. Senyap. Saya kata kalau tak imam tak tahu, masalah jadi imam ni. Kita pun agak beri terai sikit. Sebab ustaz ni kalau kapung saya tak kecek begini. Kenapa perlu kursus kahwin? Sebab apa? Tapi selepas orang itu berkahwin, dia telah melalui kursus. Kalau dia berkahwin 4 selepas tu tak perlu kursus dah. Ataupun mati ke, dia nak kahwin untuk kalau tak perlu. Kenapa perlu kursus? Takut tak tahu tentang cara-cara mani wajib, asah-asah bila berkahwin, dia ada hukum di situ. Maknanya seseorang yang bila dia nak berkahwin, wajib dia tahu tentang hukum perkahwinan. Bila seseorang nak berniaga, wajib tahu tentang hukum perniagaan. Hak asah pun tak apa dah. Supaya tidak terjebak dengan perbuatan haram. Nak jadi imam, dia kena tahu. Makmum pun kena tahu. Sebab tu, orang panggil apa? Masbuk muafiq misalnya. Berat tu masbuk muafiq kalau tak tahu tu. Mari lewat, nak buat macam mana? No. Lepas tu, tu imam sujud, dia sujud kalau tu imam. Dia kira kesor rakaat tu. Punah lah. Sebab tak tahu tu. Dia tak tahu kadar rakaat ni kira setakat mana. Dia kira sempat dengan rakaat tu. Tu orang panggil ilmu untuk makmum. Bila awak nak jadi makmum, awak kena tahu. Sebab tu dia kata lebih baik tak pergi masjid. Tak terlibat kita dengan makmum. Tu. Lepas tu, di hari akhirat, Allah tanya, kenapa tak pergi? Jawab begitu. Sesat masalah, banyak masalah timbul. Jadi orang kita nak jadi imam, dia tak tahu caranya jadi imam. Nabi jadi imam ni berapa tahun? Kalau kita ambil di Madinah saja, berapa tahun? 10 tahun. 5 kali sehari. 5 kali sehari. Panduan cukup jelas. Tu yang saya pelik tu. Panjang cerita lah. Akhir sekali, senyap. Jadi ada email tu saya cukuplah Ustaz ni tu nak. Kata saya pun nak cukup nak klik dah lepas ni. Kita gerai sangat. Sebab dia kadang-kadang tu saya kata tu. Dia hidup bayar kan. Saya terkejut saya tak pernah ialah kita pun saya pergi solat di masjid besar lah. Di Serambi Tarim saya pergi terkejut saya. Tak tukar lagi, masih Serambi Mekah lagi. Jadi bila pergi tu saya terkejut. Imam tua masjid tu, nama masjid ni masjid daerah. Di bawah dia masjid kategori A di bawah dia. Dia semaya. Saya nak kata macam mana? Berkali saya kata kalau dia ikut Nabi yang salat sahaja, lain tak ikut. Salat berbuat tinggal. Tak tahulah berapa peratus. Memang cukup banyak pelanggaran syariat dalam bab imam tu. Saya ambil satu contoh. Selepas qomat dia kuliah lagi. Selepas qomat dia bangun, dia nasihat. Kita kena jaga begini-gini. Ambil beberapa minit pula. Hak betul sah mula-mula sebut. Saya kata teruk. Ibnu Umar dulu, selepas qomat, ada orang kata salah. Selepas qomat, dia keluar daripada masjid. Dia kata, aku tak mau salat di masjid yang melakukan bid'ah. Pada kata begitu ya.
Ni ceramah. Sebelum tu teruk tu. Saya ni kepala. Kata berat tu Imam. Tu nak. Maknanya orang kita langsung tak ambil panduan Nabi. Nak semaya tak ambil panduan Nabi. Tak berat. Berat hati-hati tak. Kalau kita sebut kita, kau kata macam-macam. Tapi cuba perhati. Cuba kita bandingkan dengan Nabi buat macam mana. Sahabat Nabi Ibn Umar bukan sahabat kecil. Ibn Umar ni sahabat besar. Anak saya Umar. Sedangkan pada waktu tu dia ni kaki dia lumpuh dah. Mata dia buta. Nak mari masjid pun kena orang lain bawa dia. Ditugas sekali kerajaan. 2 orang tugas untuk bawa dia hantar balik. Dia minta supaya hantar balik dia. Dia tak akan solat selagi bila begini sikap dia. Dia tak akan. Jadi terpaksa buat lah. Baru dia pergi. Pada waktu tu sahabat ni jadi tempat ikut time. Mungkin Nabi tak ada dah sahabat lah. Sebab tu kita banyak jumpa dalam hadis-hadis lah. Zaman selepas Nabi, sahabat-sahabat bila dia tengok ada lah orang buat tak sama dengan Nabi. Dia kata, sahabat masih ramai lagi. Kamu sudah ubah agama Muhammad. Banyak kita jumpa dalam hadis. Kubur setengah tu kubur Nabi pun masih merah lagi. Dan sahabat-sahabat Muhammad pun masih ramai lagi. Kamu sudah buat berbeza dengan ajaran Muhammad. Itu kita kena ingat. Sebab itulah hadirat. Mana kita ni kena istiqamah. Dengan cara, ialah yang betul lah seperti mana kita belajar. Tidak rugi kita. Begitulah hadirat. Okay, ada apa soalan ke kalau nak tanya? Kalau ada nak tanya lah. Apa dia? Ada hadis. Ni ada hadis. Ni semua ni memang ada hadis. Dia sebenarnya anak tak sebut sini. Dia kalau setiap maklumat dia sebut tu dia akan sebut misalnya ni boleh tengok dalam kitab ni, dalam kitab semua ada rujukan dia. Dan rujukan setengah-setengah tu anak tak ada. Contoh tadi bila anak tengok balik, tengok rujukan ni, misalnya ni anak tak ada. Al-Yahud fil Quran. Kita ada banyak kitab Yahudi, cuma ni tak ada. Cari-cari rupai, dulu tak ada. Dalam bentuk PDF, sekarang ni ada. Dalam bentuk PDF lengkap. Tak 85 muka surat 85 muka surat sebab dia bicara Yahudi dalam Quran. Lepas tu kalau nak Yahudi dalam hadis pula, lain lah pula. Begitulah. Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan kita, ada. Gharqa. Tak ada sahih tu. Itu sahih. Cuma pokok mana tak tahulah. Pokok Yahudi nak tahu macam mana. Kita tak kenal pokok Gharqa. Adalah disebut. Lepas tu setengah ulama kata kalau boleh kenal lah ni pun, hak Gharqa tu mukjizat Nabi tu. Sekarang ni pokok tu kalau pokok tu dikenali pun orang Arab mungkin dia kenal. Tu tidak jadi tak ada apa dah. Orang Yahudi kalau boleh duduk situ, pokok tu tak boleh bercakap dah. Adalah tu mukjizat Nabi. Hadis tu bukan hadis akhir zaman kot tu. Kira-kira hadis fitnah lah. Maknanya Yahudi ni sampai satu tahap, maknanya ialah kalau kita nak sebutlah dasar pada ulama sebut. Isyarat pada Yahudi sampai satu tahap. Dia tak boleh berlindung. Semua orang benci pada harta pokok pun mendedahkan keadaan dia. Ialah kalau kita baca banyaklah kenapa Yahudi nak tertumpu kepada kita kata Palestin apa. Sebenarnya ada isyarat dalam hadis di situ dia mati dibunuh. Pokok Yahudi akan dibunuh pokok dia. Akhirnya ada disebut isyarat-isyarat dalam hadis. Jadi setengah-setengah ulama dia kata Allah nak beri pahala kepada kita lawan pokok dia. Dan sebenarnya Allah nak isyarat bahawa apa yang Nabi sebut dulu benar. Bahawa dia akan pergi situ. Cuba tengok tertumpu pada situ. Walaupun dianya atas dakwah dia asalnya dulu hak kita memanglah. Zaman Nabi Musa tu kan, dialah yang kuasai Palestin tu. Dia lepas daripada Laut Merah, dia pergi ke mana? Ke Palestin. Tapi nak boleh masuk Palestin pun duduk direkrut oleh Nabi Musa di teh tu. Yatihuna fil ardu 40 tahun. Masa panjang tu. Masa lepas tu akhir sekali mereka setiap peperangan mereka menang pada waktu tu. Ni selepas tu dia panggil sejarah kegemilangan dia. Tapi teruk perangai pokok dia tu asalnya. Dah kembali semula teruk selepas daripada itu. Kembali semula teruk. Begitulah. Jadi kita setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.